Jadi apa yang saya boleh cerita tentang Hari Malaysia ialah apabila 1963 berlaku. Sebelum 1963 kita tidak dikenali sebagai nama Malaysia. Kalau kita baca perlembagaan artikel 1-2, Malaysia adalah negeri-negeri bila dia campur negeri-negeri tanah persekutuan tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura, maka semua ini membentuk apa yang dinamakan Malaysia. Dan itu berlaku 1963. Sebelum 1963 tidak ada nama negara Malaysia itu wujud. Tidak ada negara Malaysia itu wujud. Kalaupun ada nama Malaysia, memang ada catatan nama Malaysia itu wujud. Malaysia itu ada wujud sebelum 1963. Nama itu hanya sekadar nama dan bukannya satu negara yang berdaulat, negara yang sah, negara yang diiktiraf, mempunyai pemerintah. Sebab kita kena faham, apabila menyebut tentang negara dan pemerintahan, kita menyentuh mengenai dua perkara. Dalam bahasa Arab dia disebut Malik dan Malik. Malik dan Malik. Malik itu adalah raja atau penguasa. Malik adalah tempat yang untuk dikuasai. Jadi untuk menjadi satu negara, sebuah negara, dia perlu ada Malik, pemerintah, dan perlu ada Malik yang dikuasai. Pemerintah akan memerintah rakyat dan juga kawasan tersebut. Pemerintah akan memerintah rakyat dan juga kawasan tersebut. Raja memerintah rakyat dan kawasan tersebut. Malik adalah kuasa yang dijajahnya, yang dikuasainya. Contohnya kalau kita katakan bahawa apabila seseorang itu menjadi raja, belum tentu dia menguasai seluruh tempat, seluruh jajahan, seluruh kuasa. Sebab itu benda itu yang kita perlu dan kita perlu ketahui apa yang berlaku selama ini, insya-Allah. Jadi dalam keadaan Malaysia yang kita ada sekarang ini, dia wujud pada tahun 1963 setelah pembentukan kerajaan di antara gabungan wilayah Federation Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Masa itu perjanjian yang diwujudkan dinamakan Malaysian Agreement 1963 atau Perjanjian Malaysia 1963. Semasa perjanjian itu dimeterikan, dibawa masa itu perjanjian itu kepada komponen di Sabah dan di Sarawak, maka masa itu Lord Cobbold dia ada buat membuat satu referendum. Dia bertanya kepada rakyat Sarawak, dia bertanya kepada rakyat Sabah, mahukah mereka bergabung, dan juga Singapura, mahukah mereka bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu bagi membentuk satu negara. Pada masa itu, majoriti rakyat yang ditanya soalan tersebut, referendum tersebut, bersetuju dengan gabungan. Ada yang tak bersetuju, itu biasa. Tetapi majoriti mengatakan mereka bersetuju, maka diwujudkan satu gabungan dinamakan Malaysia. Tetapi gabungan itu diwujudkan berdasarkan kepada satu perjanjian. Masa itu Sabah dan Sarawak masuk ke dalam, bergabung dengan Tanah Melayu dengan mengadakan satu perjanjian. Dan perjanjian itu dinamakan Perjanjian Malaysia. Dia bukan tiba-tiba masuk. Sebab itu bila orang kata bahawa ini Malaysia adalah Tanah Melayu, Malaysia bukan Tanah Melayu. Saya sebut Malaysia bukan Tanah Melayu. Saya tak kata Persekutuan Tanah Melayu bukan Tanah Melayu. Beza. Persekutuan Tanah Melayu adalah Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu adalah Tanah Melayu. Namun begitu apabila bergabung dengan Sabah, apabila bergabung dengan Sarawak, dia membentuk Malaysia. Gabungan itu, pembentukan itu, Malaysia itu bukan Tanah Melayu. Tak ada siapa boleh klaim itu Tanah Melayu. Jadi sesiapa yang inbox saya, marah saya bila video saya viral mengatakan Malaysia bukan Tanah Melayu, maksudnya dia tidak memahami perlembagaan dan dia tidak memahami sejarah Malaysia itu sendiri. Saya menyebut Malaysia, saya bukan menyebut Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu adalah tanah orang Melayu. Tanah Melayu, bukan tanah orang Melayu, tanah Melayu. Namun Malaysia ini bukan Tanah Melayu. Faham? Jadi kalau kita memahami konsep ini, maka kita faham bahawa walaupun ada majority race, kita ada majority race, kaum yang majority iaitu Melayu, agama yang majority iaitu Islam. Hak bagi agama yang majority
Dan hak bagi bangsa yang majoriti itu ada. Namun begitu, tidak boleh kita menggunakan hak tersebut. Tidak boleh kita menggunakan kelebihan tersebut bagi menindas, merendah-rendahkan, bagi menghina bangsa lain. Dan vice versa, sama je. Sama juga dengan bangsa lain. Pun tak boleh kita nak menghina bangsa lain dan agama lain. Sebab semua agama, semua bangsa, selagi mana kita memegang IC itu, terjamin hak kita di bawah Perlembagaan Malaysia. Sebab itu pada tahun 1963, setelah Malaysian Agreement itu ditandatangani, kita mengambil Malaysian Agreement itu, Perjanjian Malaysia, dan meletakkan ke dalam Perlembagaan Malaysia. Di mana kita mewujudkan satu amendment ataupun penggubalan kepada perlembagaan kita bagi memastikan apa yang hak di dalam Malaysian Agreement, apa yang kita telah sign di dalam Malaysian Agreement itu dibawa ke dalam perlembagaan. Antara haknya adalah hak kepada orang bukan Islam, iaitu mereka bebas menganut agama mereka, mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka. Dalam masa yang sama ada hak kepada orang Islam, di mana hak mereka untuk menganut dan mengamalkan agama kita. Begitu juga hak kepada orang Melayu, hak kepada orang bukan Melayu, selagi mana kita dinamakan sebagai warga negara. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada spirit, semangat 1963 itu apabila diwujudkan. Saya tak pernah bersetuju dengan S4S, Sarawak for Sarawakian, Sabah for Sabahan. Saya tak pernah setuju. Bagi saya, kita semua rakyat Malaysia. Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawakian itu dah lama berlalu. Kita tak boleh hidup tanpa gabungan kita semua. Kita perlu di antara satu sama lain. Kita sudah pun membentuk negara ini. Kita sudah pun membentuk gabungan ini. Kita pun sudah membentuk negara ini lebih 60 tahun. Jadi kenapa kita nak menggunakan sentimen 60 tahun dulu untuk kita nak memusnahkan apa yang kita ada? Ada geng-geng Sarawak Pesarawakian ni kata, oh kita orang Melaya telah mengambil hak kita. Orang Melaya telah mengambil minyak kita. Orang Melaya telah mengambil sumber kita. Saya kata macam ni, bukan orang Melaya yang mengambil. Yang mengambil hak sumber minyak kita adalah orang tempatan kita itu sendiri. Yang kita undi setiap 5 tahun itu. Mereka lah yang mengambil hak kita. Mereka lah yang telah merampas hak-hak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang miskin, majoriti rakyat Sabah, majoriti rakyat Sarawak. Tetapi pemimpin-pemimpin itu mereka kaya raya. Kaya dia kaya nak mampus punya kaya. Terlalu kaya. YB, orang kata tanah bergelung-gelung tanah. Rumah bertingkat-tingkat di dalam dan luar negara. Rakyat, tanah pun masih TOL. TOL bukan grant, TOL tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab kita membiarkan pemimpin-pemimpin ini berleluasa. Kita membiarkan mereka terus merompak, terus merampas harta kita, terus mengambil hak-hak kita. Sebab itu spirit, semangat semangat Malaysia bila kita membentuk Malaysian Agreement adalah bagi memastikan hak setiap anak Sabah, setiap anak Sarawak, setiap anak Malaysia itu terbela. Bukannya dengan cara kita mengambil hak anak Sabah, hak anak Sarawak, bukan untuk mengayakan pun orang Semenanjung. Orang Semenanjung tak kaya. Yang kaya adalah pemimpin-pemimpin Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung yang korup. Mereka ini yang kaya raya. Mereka ini yang mengambil hak kita. Mereka ini yang telah menjual apa hasil bumi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau kita nak tengok berlakunya corruption di satu negara itu boleh berlaku apabila rakyat yang miskin sedangkan pemimpin-pemimpin mereka kaya raya. Itulah korupsi yang berlaku di negara itu. Maka kalau itu yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, maka ketahuilah bahawa negara itu sekarang ini dijajah, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang korup. Sebab itu saya kata tuan-tuan, hari ini Azmin berucap, mengatakan PKR itu, PKR ini, PKR dia yang bentuk. PKR bukan Azmin yang bentuk. Kak Wan yang struggle membentuk selama Anwar di dalam penjara. Azmin apa dia tahu? Dia yang rampas kuasa nak jadi menteri besar. Atas tujuan apa? Untuk nak ambil harta, ambil duit. Termasuklah berjuta-juta akaun yang saya sebut, dokumen saya ada itu. Saya ada.
Saya ada dokumen tersebut. Itulah dia kerja mereka. Mengambil dan merampas harta rakyat. Atas nama apa? Kononnya atas nama reformasi. Kononnya atas nama reformasi. Dan kini tuan-tuan dan puan, kartel-kartel ini masih lagi berkeliaran di dalam Parti Keadilan Rakyat. Termasuklah Daeng yang memukul Rafizi pada tahun 2018. Kenapa mereka masih lagi berkeliaran di dalam Parti Keadilan Rakyat? Adakah takut dengan Menteri Besar Negeri Selangor? Adakah takut lagi dengan kartel-kartel ini? Perlukah kita nak menunggu sehingga berlakunya pengkhianatan semula? Baru kita nak berasa menyesal semula. Orang mukmin takkan dipatuk di dalam lubang yang sama 2 kali. Takkan kita tak nak ambil pengajaran daripada perkara tersebut? Kenapa takut sangat? Kalau mereka yang pukul Tian Chua itu, semudah itu kita boleh buang dia daripada parti, ambil tindakan disiplin. Kenapa Daeng boleh pula kita bagi penyelaras DUN di Lembah Jaya, di bawah Sungai Buloh? Kenapa? Soalan saya, kenapa? Sungai Buloh di bawah Siva Rasa. Siva Rasa itu siapa kalau bukan kartel yang dulu menyokong Azmin gila-gila? Nak ambil tindakan kepada saya? Ambil tindakan kepada kartel dahulu sebelum nak ambil tindakan kepada saya. Sebab dulu bila saya cakap tentang Azmin, kamu semua pergi menghina saya. Bila Azmin dah buat onar, sekarang menyesal tak menyesal, saya sebut satu persatu nama-nama kartel yang ada di dalam Parti Keadilan Rakyat, yang masih ada di dalam Parti Keadilan Rakyat, tidak diambil tindakan. Termasuklah Tian Chua, termasuklah Daeng, termasuklah yang mereka-mereka yang saya sebut tadi. Kenapa? Kenapa? Sebab kita takut mereka keluar, dia nak bawa semua orang. Bawa. Bawalah. Kita nak tengok sejauh mana mereka boleh pergi tanpa Parti Keadilan Rakyat. Sejauh mana mereka boleh pergi. Nak masuk mana? MIC? MCA? Nak masuk Bersatu tak boleh. Bukan parti orang bukan Melayu. Bersatu adalah parti Melayu. PKP sekarang ini tadi, Muhyiddin Yassin ada membuat press conference. Berkemungkinan PKP akan dilaksanakan semula kalau sekiranya keputusan result jangkitan berterusan masih lagi meningkat tinggi, maka berkemungkinan PKP itu akan berlaku semula. Saya nampak bahawa ini bukan masalah itu. Saya nampak masalahnya sekarang ini, Johor dah tumbang, Sabah dah tumbang. So kalau PKP dilaksanakan, tidak mustahil itu sudah boleh dikonsider semacam darurat. Dan kalau semacam darurat itu berlaku, ada kemungkinan PRN mungkin tidak akan berlaku. Takut apa bosku? Takut ke kalah ke bosku? Takut kalah ke? Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu satu perkara. Dalam perjalanan kita menghadapi pengkhianat-pengkhianat ini, mereka akan cuba mencari helah untuk memastikan mereka terus berkuasa. Termasuklah Perikatan Nasional. Diumumkan 18 Ogos bahawa Bersatu itu baru hendak menubuhkan, baru hendak mendaftarkan, mendapat kelulusan ROS. Tiba-tiba keluar berita hari ini kata sudah diluluskan 7 Ogos. Yang mana satu betul ni? 18 Ogos ke 7 Ogos? Sebab itu P. Ramlee ada kata dalam cerita Musang Berjanggut, undang-undang kanda yang tulis, kanda boleh padam. Jadi mereka boleh padam undang-undang tersebut. Mereka boleh ubah undang-undang tersebut. Mereka boleh buat sesuka hati mereka. Itu tuan-tuan dan puan, saya kata, malam ni saya tak lama. Semangat Hari Malaysia kita adalah memastikan pengkhianat-pengkhianat ini tidak berjaya merampok dan merampas apa yang ada di dalam negara kita. Kita nak memastikan pengkhianatan kepada rakyat selama lebih 60 tahun ini berakhir. Kita nak memastikan bahawa rompakan pemimpin-pemimpin kepada rakyat yang memiskinkan rakyat berakhir. Ketahuilah, pengkhianat-pengkhianat semacam Azmin, semacam Zuraida Kamarudin, mereka bukan bercakap atas nama kononnya rakyat. Sedangkan akaun mereka berjuta-juta dalam dan di luar negara. Zuraida Kamarudin, dia punya budak macai dia ada rumah, boleh beli rumah cash juta. Saya pernah jumpa orang yang pernah ikut Azmin. Bukan Azmin,
Bukan yang ikut Azmin, ikut budak Azmin. Dia tak ikut Azmin pun budak ni. Mereka ikut budak Azmin. Ikut budak Azmin pun, dia kata budak Azmin tu kaya raya. Kaya nak mampus. Boleh pergi ke China bawa cash RM100,000. Cash. Masa itu nak jumpa Azmin, bayar berpuluh ribu semata-mata nak jumpa je. Jadi di mana konon-kononnya Azmin yang memperjuangkan reformasi? Reformasi kepala hangguk engkau. Sesungguhnya kamulah yang merogol reformasi. Kamulah yang merosakkan reformasi. Kamulah yang telah memperkosa reformasi Azmin Ali. Sesungguhnya kamu lagi bacol dan lagi hina daripada Azwan Ali. Kurang-kurang Azwan Ali itu tak menyusahkan rakyat. Azwan Ali itu tak menyusahkan rakyat. Kamu yang menyusahkan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari Malaysia sepatutnya hari di mana rakyat itu keluar daripada penjajahan British. Rakyat itu keluar daripada kepompong kemiskinan. Tetapi nampaknya kita berpindah tangan daripada penjajah antarabangsa kepada penjajah lokal. Penjajah lokal yang merosakkan negara kita sendiri. Yang merampok negara kita sendiri. Yang merosakkan negara kita sendiri. Atas kerana apa? Kuasa, duit, harta. Hari ini terdedah akaun Azmin yang ada berjuta-juta ringgit di dalam dan luar negara. Berjuta-juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan mereka menjual nama reformasi. Mereka konon-kononnya berjuang untuk rakyat, tetapi tidak ada untuk rakyat. Tidak lebih daripada itu.